Rational inequalities. So, harap apa maksud rational? Kalau rational, dalam chapter 1, kita dah bincang fraction. Okay? Fraction. So, sekarang saya nak bawa situasi ini. Situasi A. Strategy. Okay, tambah lagi satu. Strategy, cross multiply. When? Bila dia positive integer. Tadi kita dah sebut, bila divide pun sama, kena make sure dia positif. Kalau dia cross multiply pun sama, kena make sure dia positif. Faham? Positif. Benda itu positif. Integer. Baru you boleh cross. Faham perkataan integer. Faham perkataan integer. Positif integer. Dia mesti nombor baru boleh cross. Kalau dia bukan nombor, tidak dibenarkan. Okay. So A dengan B ni fokus kita di situlah. So A, x over 2 less than equals to 3x minus 2. Fokus kita dekat 2. 2. So boleh ke cross? Jawapan dia boleh. So x less than equals to 2 multiply with 3x minus 2. Biasakan diri dengan sebut strategi. Okay? So saya cross multiply. Then saya x less than equals to 6x minus 4. So ini panggil apa? Expand. Expand. Then pastikan x itu must be positive. So kita rearrange. So saya buat apa? 4 6x minus x. So ini panggil transfer atau rearrange. So ringkaskan, kita panggil simplify. So saya dapat 4, ini 5x. Rasa tak biasa? Rewrite. Tulis semula. So 5x greater equals to 4. So x less than equals to 4 over 5. So ada divide. Bila divide, make sure it is a positive. So finally, we have the set notation interval 4 over 5 until infinity, which is interval. Mohonnya highlight bila boleh cross multiply, bila tidak boleh. So, rujuk kepada B, tidak boleh cross multiply. Sebab, sebab katakan X. X adalah positive value. Katakan, let's say it's a positive value. So, if it's a positive value, you are allowed to cross multiply. Okay? If it's a positive 1 less than 2x, then okay. But if x is negative, kalau x itu negative, you cross multiply, dia mesti kena change the sign. Faham? Kalau dia negative, you cross multiply, you kena tukar dia punya sign. From less than, okay, less than equal, pergi ke greater than equal. So, pada masa yang sama, perkara ini susah ditentukan. Kita tak pasti dia positif atau kita tak pasti dia negatif. Pada masa yang sama, perkara ini tidak akan berlaku untuk dua bahagian ini. Itu sebabnya kita tidak dibenarkan untuk cross multiply. Whereas for the A, confirm, very sure, satu pendirian je, iaitu positif. That's why boleh cross multiply. So that is the reason behind of these questions. Okay, so harap dapat bantu. So as a conclusion, you are not allowed to cross multiply because it is not an positive integer. So what to do? Back to basic, back to the strategy. Step number 1, 1 over x minus 2 less than 0. So I transfer. Okay, second step, I equate the denominator.
Second step. Samakan pembawah. So di situ saya dapat 1 minus 2x over x less than equals to, less than 0. So normally we will expand, we will simplify, okay? We will factorize until we have simplest form. Okay? Itu yang paling basic lah, simplest form. And then after that, we have the love sign. Then we split and assume. Then we have number line. Then we have answer. So that is the flow or the procedure for this kind of inequalities. So continue. This is the simplest form. So it is the time to decide the sign, which is the negative. For the first time, my example, less than, negative. Okay? So split 1 minus 2x greater than 0. Greater than 0 because I assume. Okay? I assume. Next, x greater than 0. Again, I'm not follow the sign. I'm assuming. From the first question until now, I'm assuming. Rearrange. So x less than 1 over 2. Okay, so number line, locate the value 0 and 1 over 2. So illustrate the situation. Then pay attention. For this question B, there is no wording for n and for all. Not at all. So we are focusing the sign. So we must fill up the empty space with the negative sign. Then multiply the sign and we have negative, positive, negative. Then refer to the question. We want negative. So here will be the region for the answer or for the interval, which is negative infinity until 0, union from 1 over 2 until 0. From 1 over 2 until infinity. That is the interval form. Next, for the set notation, x is less than 0 or x is greater than 1 over 2. So that is the suggestion answer for these questions. Then do remember, go through the procedure and the step. We have the strategy. Boleh? Boleh ya? So kalau dah selesai, A and B just to focus when we can cross multiply and when we are not allowed or not suitable. If you cross multiply, we can consider that is a wrong concept. B, situation B. Okay, tengok situation B. So ada tanda seru. How many types? Okay, how many types? So di sini kena tulis lah. Question A. Tengok soalan tu, fikir. Less than equal. Dia dah bagi kita hints. Anda berada di topik inequalities. Kalau dia tanda equal, Anda berada di 2.1 equation. Faham? Okay? So kita berada di inequalities. Step number 1, transfer. Soalan ni telah bagi tahu kita dah. Anda sudah transfer. Seterusnya, equate the denominator. Equate the denominator. So, x minus 3 plus bracket 2 minus x over 2 minus x bracket x minus 3 less than equals to 0. So, harap take note. Take note. First, you transfer. Second, you equate the denominator. Next, you expand. Next, you simplify. Boleh? After that, make sure you factorize. After that, you must get simplest form. Then, love sign. Then, assume. Then, number line. Then, answer. That is the
kita panggil model. Faham? Model. So, continue. So, x minus 3 plus with the 2 minus x over 2 minus x multiply with x minus 3 less than equals to 0. So, take note, untuk ini, do not expand. Why? Refers to the green in color model. The question said expand. After that, factorize. Did you notice that? Expand and then factorize. So, since you sudah dalam bentuk 2 minus x, x minus 3, dah factor kan? So, biarkan saja. Yang nak expand adalah the numerator atas itu. So, simplify. After you expand, you simplify. Then you will have negative 1 over 2 minus x, x minus 3, less than equals to 0. Done. Factorize. Actually, factorize tak wujud lah. Okay. Take note ya, do not expand. Untuk denominator. Continue. This is the simplest form. So, kalau the simplest form, sign, which is the negative. After dah siap, split. So, we have negative 1. Then, 2 minus x greater and equals to 0. Take note ya, something wrong. Why? Denominator tak boleh kosong. Kalau you kosong, you tekan calculator, you akan dapat math error untuk bahagian bawah. Bawah tak boleh equal to negative, equals to 0. So, ambil semula perkara ini, no equal sign. Bawah tidak dibenarkan. Take note. Then, x greater than 3. Again, repeat. Assume it is always positive. Faham? Assume. Saya anggap dia. Saya tak ikut kawasan love tu less than, saya less than. Tidak. Saya assume. Saya sendiri anggap. Okay. Teruskan. Kita ada ini. That's why saya kata situasi. Situasi pertama adalah always negative. Negatif 1, you pergi ke mana-mana pun, dia tetap adalah negatif. Sangat confirm kenyataan ini. Okay? Next, x less than 2. Kemudian, x greater than 3. So, saya dah siap assume. Sekarang saya nak buat number line. So, number line, saya letak 2 dengan 3 sahaja. Sebab negatif 1, dia always negatif. Dia always negative. So, boleh abai saja. Nampak? Aras yang berbeza. Sebab ada 2 number line. Okay? Aras berbeza. Negative, 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 negative. Situation ini kena take note. Sebab ada perkataan always negative. So, di sini dia sentiasa negatif. Untuk satu lagi aras. Situasi pertama untuk ada iaitu do not expand untuk denominator. Kemudian there is no equal sign for the denominator. Kemudian always negative. So dengan itu kita ada kawasan pertama positif, kawasan kedua negatif, kawasan ketiga positif. Nampak tak? Dia dah makin tinggi dah level dia. Okay? So asas tetap sama. Yang warna hijau, sebelah kanan itu hijau. Atas T sampai bawah answer kan. Itu adalah dia punya flow. So, akhirnya, dia nak negatif. So, jawapan negatif. So, final answer from 2 to 3. Jawapan. Harap ikut flow itu. So, tanpa buang masa, kita pergi pula ke sebelah kanan B. Saya anggap dia adalah satu benda. Jangan asingkan dia. Anggap dia satu. Step number 1. Okay. So, you nampak
pada masa yang sama, T dengan equate the denominator, saya dah buat masa yang sama. Masa yang sama. Okay, so saya dah makin maju kan. So masa yang sama, saya terus buat. Kemudian, saya expand. Kemudian saya simplify. So, saya dapat negative x square, kemudian tambah 6x, kemudian tolak 5 bahagi x greater than 0. Saya nampak apa? Sin saya negative x square. Pesanan saya nak elak masalah, baik jadikan dia positif. Makna dia saya transfer daripada kiri ke kanan. So, kalau dari kiri ke kanan, macam itulah. Beri perhatian sikit. Okay? Teruskan. Tekan kalkulator. Betul? Sebab ada kuadratik. That's why kita ada factorize. So, kita expand, kemudian kita simplify, kemudian kita factorize. So, kalau saya tekan kalkulator, x minus 5 over x less than 0. So, sudah simplest form. Dah simplest form? So, sekarang ni nampak tak semua soalan? Saya cuba buat semua less than. Tadi semua positif. Sekarang semua negatif. Okay. So, tiba masanya untuk kita split. Laju sikit ketika split. Iaitu, x greater than 5, x greater than 1, x greater than 0. Kita assume. So, buat number line. 0, 1, 5. So, express, illustrate. Then saya nampak negatif, negatif, aras kedua, negatif, aras ketiga. Kedua, ketiga, ketiga. So, dengan itu, multiply kan? So, negatif, positif, negatif, positif. Kawasan yang saya nak adalah kawasan negatif. So, highlight, highlight. Nampak tak? Saya tulis bawah sikit. So, jawapan saya negative infinity until 0 union 1 until 5. So, itu jawapan saya. Okay, itu jawapan saya. Okay, nampak dia punya flow. So, model ini kita gunalah untuk menjawab soalan inequalities. So, kena biasakan dengan strategi itu. Rahsia dia adalah di situ je, strategi itu. So, kalau you kata you buat mistake, sebab you kurang yakin dengan prosedur model itu. Okay? Dah? Berapa situasi? Dah 2 situasi. Situasi pertama, tengok do not expand. Kemudian, di sini, ada situasi always negative. Boleh? Kemudian, di sini, situasi dia, yang you kena beri perhatian, anggap dia satu. Bawa. Kemudian, kita ada situasi di sini. You punya negative x square. Kita pindah. Boleh? Boleh ya? So, kita anggap ini dah 2 situasi. Sudah 2 situasi. Jom, kita pergi ke situasi yang seterusnya. C. Okay, C. Asas dia tetap sama. Dia ulang saja benda yang sama. Transfer, expand, simplify, factorize, then assume, pilih sign dan sebagainya. So, kita tengok untuk yang ni, saya transfer. Dan saya punya kekuatan, saya dah tahu dah. Saya boleh, masa yang sama, saya transfer. Masa yang sama, saya boleh equate the denominator. Saya. Okay, saya. Saya mampu. So, saya dah buat lah. Kemudian, saya expand. Faham? Saya expand.
Okay. Kemudian saya simplify. Okay. Then saya belajar dari tadi. Ada negative x square. Saya jumpa negative x square. Baik, saya jadikan dia positif. Bagaimana? Saya transfer from the left towards the right. Kemudian, saya dapatlah ini. Boleh? So, kali ini saya tekan calculator. Okay? Saya tekan calculator. So, tengok x square. Kemudian, negative 3x plus 3. Saya nak guna calculator untuk factorize situasi ini. Nampak? Okay. Ini adalah keadaan tadi. Okay, keadaan tadi. So, sekarang x square saya adalah 1. Tekan. B saya adalah negative 3. Tekan. C saya adalah 3. Tekan. Equal. Saya dapat apa? Tengok skrin sendiri. Saya dapat I. Maksud dia complex root. Okay? Complex root. So, kembali semula. Kalau saya tekan calculator, saya dapat I. Satu je. Saya nak share dengan awak lah. Kita perlu completing the square. Okay? Kita perlu completing the square. Bagaimana untuk completing the square? Pelajar akan tanya. X square minus 3x plus 3. Bagaimana nak completing? Begitulah cara dia. X square minus 3x plus bracket square minus bracket square plus with the 3. Yang dalam kurungan itu, anda perlu beri fokus dekat sini. Okay, boleh fokus. So, di sini negatif 3, negatif 3. Formula dia mesti bahagi 2. So, dengan itu, kita gabungkan ini jadi benda ini. X minus 3 over 2 bracket square. Dan negatif 9 over 4 plus 3. Equate the denominator pada masa yang sama, iaitu 12 over 4. Ringkaskan dia. X minus 3 bracket over 2 bracket square minus jadi plus 3 over 4. Ini kaedah untuk completing the square. So dengan itu, saya dapatlah perkara ini. Nampak? Yang atas ini. Kemudian bawah tetap sama X. Dan akhirnya saya dapatlah benda ini. Nampak? Di sini. X minus 3 over 2 square plus 3 over 4. Okay? So, dengan itu kita sambung. Okay, kita sambung. Ini dah kira simplest form. So, saya pilihlah sign saya. Okay. Kemudian saya pun split keadaan saya. Saya split situasi saya split. So, bila saya split adalah benda ini. Always positive. Kemudian greater than 0. Then saya buat number line. Dan saya nampaklah jawapan saya negative infinity until 0. So, ini situasi ke-3, C. So, jangan risau. Ini special case. Special case sebagai maklumat tambahan. Okay, maklumat tambahan. So, sekarang kita bergerak ke sebelah kanan pula, iaitu D. Bagaimana nak selesai? Kita pun ulang proses yang sama macam tadi. Prosedur dia tetap sama. Iaitu, anggap ini sebagai satu benda. Bawa, dia akan jadi 9 minus 12 minus 4x multiply with x over x greater than 0. 9 minus 12x plus 4x square over x greater than 0. Kalau macam ni, saya tak nampak sangat. Tapi, saya nampak beginilah situasi dia. So, kalau you tekan calculator, sekiranya you tekan calculator, you akan dapat satu benda yang diberi nama
2 equal roots. Tak apa, saya demonstrate sekarang. Okay, so saya kira 4x square negative 12x plus 9. Nampak? X saya hanya X saja. Tiada X1, tiada X2. Bermakna 2 equal roots. Faham? 2 equal roots. So X minus 3 bracket square. Sebab apa? Sebab X saja. Bukan X1, X2. Okay? So ini panggil simplest form lah. Kalau dah simplest form, okay? Boleh? It's a positive. Then 2x minus 3 greater than 0. 2x minus 3 greater than 0. X greater than 0. Take note. Kenapa dua benda yang sama? Sebab square. Okay? Sebab square. So x greater than 3 over 2. X greater than 3 over 2. X greater than 0. So saya buat number line dia. Kita 0, 3 over 2. So 0, 3 over 2, 2 kali. Then, negative, 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 negative. Oh, nampak tak kenapa saya pilih dia? Situasi dia berbeza sikit. So, negative, positive, positive. You tengok balik semua contoh yang you ada. Kadang-kadang, negatif, positif, negatif. Kadang-kadang, dua-dua positif. Kadang-kadang, negatif, positif, positif. So, jawapan kita positif. So, kalau positif, ini dia. Ini dia. Okay, jawapan dia, ini dia. So, kena tengok betul-betul bahawa ini empty circle. Maksudnya, tidak termasuk. Tidak termasuk. So, 0 until 3 over 2, union 3 over 2 until infinity. Okay, begitulah cara dia. So, you dah ada A, B, C, D. Ada berbeza situasi dia. So, anda perlu buat apa? Dah rajin dah kan? Fokus ada kan? Dah tahu ini kuadratik, linear ke rasional kan? Sekarang, telitilah. Kena tengok betul-betul. Kalau you anggap dia macam sama, dia samalah. Tapi kalau you teliti, sebenarnya dalam itu ada banyak benda yang berbeza. Okay? So, you kena faham perangkap matematik. Kalau you nak buat latihan, boleh. Tapi you kena pastikan yang mana yang you kuat, yang mana yang you lemah. Macam mana you nak tahu you kuat ke lemah? Contohnya, saya lemah dekat expansion. Di situlah kena berlatih. Sama ada nak expand macam biasa atau nak guna formula. Kalau pasal factorize, you hanya pandai satu je, iaitu tekan calculator. Kejap nanti soalan keluar completing the square, you tak boleh kan? Itu bukan careless. Itu adalah menunjukkan weak concept. Okay? So saya cerita tentang perkara inilah, tentang matematik sebenarnya. Dia bukan tengok jawapan akhir betul ke salah. No. You have to make sure everything in the flow, procedure, model, you ikut. Kalau you ikut, you akan makin kuat. Okay? Makna dia, kita practice dan kita ada progress yang sama. Kita 2x plus 5 minus 1 itu saya tak tulis. Masa yang sama, saya terus equate the denominator. Dan take note lah. Tengok atas, kena buat apa? Expand. Okay, saya pantas sikit. So, x square, kemudian minus 2x. Boleh? Minus 2x. So, you kena beri perhatian sikit lah ya. 2x, kemudian minus 1 over bawah ini. Okay, bawah ini. Nak expand ke? Fikir sendiri. So, x plus 1 bracket square. Continue. Ringkaskan dia. Dan saya nampak apa? Saya nampak
negative x square. Kemudian tambah 4 bahagi x plus 1 bracket square less than equals to 0. Kalau you nampak negative x square, you rearrange. So saya nampak x square minus 4 over x plus 1 bracket square greater equals to 0. Jangan lupa berhati-hati. Saya nampak x square minus 4 macam pernah jumpa dia. Saya tak tekan kalkulator, saya guna formula iaitu x minus 2 x plus 2 over x plus 1 square greater equals to 0. Dengan pantasnya positif. Okey, seterusnya. Faham? Okey. Saya nampak x greater equals to 2, x greater equals to negative 2, x greater than negative 1, tak boleh ada equal. X greater than negative 1. Then, ulang proses dia, iaitu buat apa? Buatlah number line kan? Buat number line. So, kita buat number line. Ini hasil saya. Ini hasil saya. So, boleh kaji semula lah. So, nampak tak? Kita ada positif, negatif, negatif, positif. Satu lagi situasi untuk saya cari untuk tambah pengalaman you. Boleh? Boleh ya? Inequalities. Okay, linear inequalities. Kemudian? Kemudian quadratic inequalities. Kuadratik. Kemudian? 9, 10. Kemudian Yang lain boleh bantu? rational inequalities. Ya, ada 3 bahagian. So, dia ada satu model. Faham tak model? Model tu maksudnya dia ada flow dia. Step pertama, you buat apa biasanya? Step pertama, transfer. Okay, transfer atau rearrange. Step kedua, simplify ataupun divide. Sebelum kena Sebelum expand. expand. Masa yang sama simplify. Kan? Betul? Tapi kalau kita rujuk rational, dia mesti kena buat apa dulu? Dia mesti kena equal the denominator. Yang lain boleh bantu ya. Step ketiga, you dah siap equal? Yang lain boleh bantu? Factorize. Belum lagi. Laju sangat. Expand. Ya, you expand. Lagi. Lepas expand? Simplify. Ya, you simplify. Lagi? Factorize. Ya, you factorize. You guna calculator boleh? Tahu guna? Boleh. Okay. Lepas factor? Simplest form. Simplest form. Kita mesti kena dapat simplest form. Okay, lagi? Split atau assume. Sebelum flip. Love sign. Ya, tentukan you nak sign apa. Kemudian, nombor 8. Assume positive. Ya, you split atau you assume positif. Sentiasa ya, bukan sekali-sekala. Sentiasa. Kemudian, dah siap, you buat Number line. number line. Akhirnya, Answer. so, ini adalah asasnya, tulang belakang dia kita panggil model sebab dia ada langkah-langkah dia, you ikut je. Ya, you ikut je. So, dari segi mistake, maksudnya you kata, saya careless. Sebenarnya, ketika you kata you careless, you kena pastikan dalam 10 ini, mana satu yang you lemah. That's why we say weak concept. Perbetulkan dia. Faham? Masa buat latihan, perbetulkan dia. Masa buat latihan, tolonglah latih strategi ini. Strategi ini akan diguna lagi untuk chapter-chapter yang lain.